Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya ada 3 jenis lampu LED yang sesuai untuk kegunaan harian semasa camping ataupun semasa emergency, semasa menghadapi bencana. Dan ketiga-tiga lampu ni kita boleh cas dengan menggunakan USB Type-C. Jadi saya akan tunjukkan juga macam mana cara untuk tuan-tuan cas ketiga-tiga lampu ni dengan menggunakan solar panel, tanpa cas controller dan juga tanpa bateri untuk sistem kuasa solar. Dan kaedah yang sama juga kita boleh gunakan untuk kita cas power bank daripada solar panel secara terus tanpa menggunakan solar charge controller dan juga bateri solar. Setiap lampu ni ada fungsi yang berbeza. Yang pertama kita ada flashlight, kemudian kita ada outdoor 6-in-1 tanda flashlight, dan lagi satu kita ada floodlight, ataupun yang ni boleh juga kita gunakan sebagai work light. Kalau tuan-tuan masih ingat, inilah lampu yang saya gunakan untuk buat kerja pada waktu malam semasa saya nak siapkan kereta saya untuk jadikan sebagai camper car untuk saya join camper rally dekat Seremban hari tu. Dan masa kat sana pun inilah lampu yang saya gunakan sebagai camping light. Dan lampu ni memang sangat terang. Kalau saya onkan dalam kereta, saya tak boleh nak buka sampai mode yang maksimum sebab terlalu terang. Jadi kita akan unboxing satu persatu. Kita nak tengok apa function yang ada pada setiap lampu ni. Okey, setiap lampu ni memang disediakan sekali dengan kabel USB, USB Type A to USB Type C. Semua lampu ni ada kabel ni. Flashlight ni kita ada 5 lighting mode. Yang pertama highest, high, medium, low dan juga SOS. Untuk highest 2000 lumen, high 560 lumen, medium 200 lumen dan juga low 25 lumen. Kalau kita onkan pada waktu siang pun memang nampak memang terang. Kemudian untuk runtime ataupun berapa lama kita boleh gunakan flashlight ni. Okey, kalau kita onkan pada mode highest, paling terang, paling cerah, dia boleh bertahan selama 3 jam. Dan kalau high untuk 5 jam, medium 15 jam dan paling rendah ataupun low setting 140 jam. Impact resistance adalah setinggi 1 meter. Maksudnya kalau dia jatuh daripada ketinggian 1 meter, tak ada masalah, dia takkan rosak. Untuk kita keluarkan bateri ada dekat belakang ni. Dan bateri yang digunakan ni adalah bateri jenis lithium ion 26650 5000 mAh. Dan untuk kita charge flashlight ni daripada kosong sampai penuh akan ambil masa cuma 3 hingga 5 jam saja. Sebab ini consider fast charging, dia menggunakan USB Type-C. Bateri ni memang sangat besar, sebab itulah kita boleh onkan pada mode low selama 140 jam. Flashlight ni memang simple saja. Dan untuk kita on dan off kan, button ni ada dekat sini. Bila kita on ni automatik dia akan masuk pada mode highest 2000 lumen. Dan dia punya beam distance adalah sejauh 380 meter. Kalau kita nak tukar mode, kita tekan button yang sama. Tapi pada waktu siang kita tak nampak sangatlah dia punya tahap kecerahan ni. Tapi pada malam nanti saya akan demo macam mana tahap kecerahan flashlight ni pada waktu malam. Yang ni pula Nextool Outdoor 6-in-1 tanda flashlight. Dan ketiga-tiga lampu ni adalah daripada brand yang sama. Untuk tuan-tuan dapatkan lampu ni nanti saya akan letakkan link dekat video description untuk tuan-tuan buat pembelian. Dari segi function pula, yang pertama bright lighting, lampu dia memang agak terang juga. Yang kedua dia ada alarm, dia boleh mengeluarkan bunyi semasa kecemasan. Katakanlah kita dalam keadaan susah, ada kecemasan, kita nak menarik perhatian orang yang akan membantu kita, kita boleh gunakan torchlight untuk mengeluarkan bunyi untuk menarik perhatian orang yang akan menyelamatkan kita. Ini memang first time saya tengok torchlight yang ada function untuk alarm. Untuk pancaran dia ada 2, long beam dengan wide beam. Kemudian lagi satu function yang penting, dia ada emergency charging. Maksudnya kita boleh gunakan bateri yang ada dalam flashlight ni untuk charge kita punya handphone ataupun apa saja peralatan yang menggunakan USB. Dan lagi satu, dia ada magnetic. Jadi kita boleh lekatkan flashlight ni pada permukaan besi. Pada waktu malam kalau kereta rosak, kita boleh lekatkan flashlight ni dekat bonet kereta kita. Jadi kita boleh tengoklah bahagian enjin dalam kereta. Kita tengok pula lampu yang ni. Dekat dalam ni ada manual. Berdasarkan pengalaman saya masa saya test lampu-lampu ni, manual ni tuan-tuan jangan hilangkan sebab lampu ni dia ada banyak function. Okay. Dia ada lampu depan, dia ada lampu tepi, ada siren. Kadang-kadang kita lupa macam mana nak onkan siren, macam mana nak onkan lampu tepi, lampu depan. Jadi manual ni jangan buang, kena simpan. Dan dekat dalam ni pun ada kabel USB Type A to Type C. Okay. Untuk kita onkan lampu ni, button on ada kat sini. Okay, dah menyala. Dia punya light mode ada 3, high, medium dan juga low. Untuk kita tukar mode, button yang sama juga. Ini low. Sekarang dalam mode high, dan untuk kita ubah beam dia daripada wide beam kepada long beam, kita slide je yang kat depan ni. Ni contoh long beam, yang ni untuk wide beam.
Dan untuk nyalakan lampu yang bahagian tepi ni, tuan-tuan tekan 2 kali. Lampu tepi ni akan menyala. Dan sama juga untuk kita ubah mode lampu tepi ni pun button yang sama juga. Ni lampu merah. Lampu merah berkelip dan lampu putih bertukar ganti. Lampu putih. Dan untuk balik kepada lampu yang depan ni, tekan 2 kali. Untuk aktifkan alarm yang berbunyi tadi tu, tuan perlu tekan button yang belakang ni, button yang sama selama 2 hingga 3 saat. Alarm akan berbunyi dan lampu ni akan berkelip. Ni pada waktu siang kita tak nampak sangatlah lampu ni, tapi kalau pada waktu malam kita akan nampak dengan jelas. Kita ada bunyi dan juga lampu ni akan berkelip. Lampu putih, lampu hijau dan juga lampu merah. Kombinasi bunyi dan juga lampu ni memang sangat bagus kalau kita dalam situasi kecemasan. Pada waktu malam kita perlukan bantuan, kita boleh gunakan function tadi. Dan selain daripada tu, untuk function emergency charging dekat belakang ni, okay, dekat sini kita punya output untuk USB type A untuk kita charge handphone ataupun apa saja peralatan yang menggunakan USB. Dan yang ni charging port USB type C. Okay, malam nanti kita akan test juga yang ni. Okay, yang last sekali, next tool outdoor floodlight ataupun work light. Tapi sebelum kita buka lampu ni, saya akan tunjuk dulu pada tuan-tuan macam mana cara untuk kita charge lampu-lampu ni dengan menggunakan solar panel tanpa charge controller dan tanpa bateri untuk solar. Kita akan charge direct. Dan apa yang kita perlukan cumalah regulator untuk turunkan voltage daripada solar panel. Sebab voltage daripada solar panel ni biasanya dalam 18 hingga 20 volt. USB 5 volt. Jadi kita akan turunkan dulu voltage daripada solar panel ni. Dan kita akan gunakan USB regulator. Untuk ni saya gunakan solar panel jenis monocrystalline. Yang ni cuma solar panel 50 watt. Untuk ni tuan-tuan boleh gunakan solar panel 50 watt ataupun 100 watt. Dekat solar panel ni memang dah ada MC4 connector. Jadi kita perlukan USB regulator yang ada MC4 connector juga. Kabel negatif sambungkan pada terminal negatif. Dan positif pada kabel positif. Ini saja sambungan yang kita perlukan. Dan untuk tuan-tuan dapatkan solar panel dan juga USB regulator ni, saya akan letakkan link dekat bawah untuk tuan-tuan buat pembelian. Saya akan terbalikkan dulu solar panel ni untuk menghadap matahari. Ini kabel yang datang bersama dengan flashlight ni. Kabel USB type C. Kemudian kita sambungkan terus pada kita punya USB regulator ni. Dan tuan-tuan boleh nampak kat sini dah mula charging. Kita tengok ada lampu biru ni dah menyala. Berkelip-kelip, maksudnya dia tengah charging. Sebelum ni pun saya dah buat satu video berkenaan dengan penggunaan solar panel ni untuk kita charge peralatan USB. Walaupun dalam keadaan cuaca mendung, musim hujan, tak ada matahari, matahari kurang, panel ni masih lagi mampu menghasilkan tenaga elektrik dan cukup untuk kita charge peralatan USB, power bank, handphone ataupun apa saja peralatan dalam situasi kecemasan. Dan untuk video tu tuan-tuan boleh tengok link kat atas ni. Okey, yang ni pula yang last sekali. Yang ni next tool outdoor floodlight ataupun work light. Lampu ni lah yang paling kerap saya gunakan kat rumah. Ataupun waktu malam saya nak buat kerja tempat tu gelap, inilah lampu yang saya gunakan. Lampu memang terang, kemudian kapasiti bateri pun memang besar. Boleh kita jadikan sebagai power bank untuk backup. Dan dia memang datang sekali dengan casing ni. Casing ni okey lah, boleh protect lampu ni. Lampu ni, first kita boleh ubah dia punya brightness dengan tombol ni. Dan lagi satu kita boleh ubah dia punya color temperature. Daripada lampu kuning sampailah lampu biru. Dan selain itu dia juga option untuk lampu merah dan juga lampu untuk SOS berwarna merah juga. Untuk on kan button kat sini. Untuk kita adjust brightness sebelah sini. Ni maximum. Okey. Dan untuk kita adjust dia punya color temperature, knob yang lagi satu. Ni lampu putih. Yang ni lampu kuning. Ni memang cukup terang. Dan lagi satu mode, tekan lagi sekali, dia akan keluar lampu merah. Lampu merah pun kita boleh adjust dia punya kecerahan. Dia lagi satu mode, dia akan blinking macam ni. Sebagai contoh, katalah kereta kita rosak kat tepi jalan, kita ada lampu ni, kita boleh gantung dekat belakang kereta kita, kenderaan lain boleh nampak kereta kita. Dan lagi satu, kat tepi ni pun ada juga flashlight. Yang ni pun kita boleh adjust dia punya brightness. Untuk yang ni, dia ada dua mode tadi, work light dan juga flashlight. Yang tepi ni flashlight. Dia punya color temperature yang kita boleh adjust tadi, yang lampu kuning pada lampu putih tadi, dia punya range daripada 2700 Kelvin hingga 6500 Kelvin. Untuk runtime, kalau kita on maksimum untuk lampu putih tadi sebagai contoh,
Kalau kita on maksimum 1800 lumen, dia akan bertahan selama 5 jam setengah. Dan kalau kita on pada tahap yang paling rendah, yang low, 150 jam. Dan kapasiti bateri yang dalam ni 13,500 mAh. Yang dekat tepi ni, ini dia punya charging port. Dan kat sini kita ada output USB Type A. Dan dengan kapasiti 13,000 ni, dia sama macam power bank. Jadi lampu ni memang sangat sesuai sebagai work light ataupun sebagai emergency light dekat rumah. Lagi satu, pada bahagian bawah lampu ni kita boleh mountkan pada tripod. Jadi memang sesuai lah untuk kita jadikan sebagai work light. Tapi untuk tripod ni dijual berasingan. Inilah gambaran kalau kita mount pada tripod. Jadi memang sesuai lah kalau kita jadikan ni sebagai work light. Ataupun tuan-tuan nak bawa lampu ni untuk pergi camping. Lampu ni memang sangat terang lah. Dan hari tu masa saya dekat camper rally dekat Seremban tu, saya gunakan lampu ni dalam kereta saya. Memang saya tak boleh nak on sampai tahap maksimum sebab terlalu terang. Dan body ni pun memang solid, sama dengan dua lagi lampu tadi tu. Dan sekarang kita tengok pula tahap kecerahan ketiga-tiga lampu ni pada waktu malam. Okey, testing yang pertama, Nextool 2000mm flashlight. Yang ni bila kita on, dia akan terus masuk dalam mode highest. Ni contoh dalam mode highest, memang terang. Kalau kita suluh ke atas, satu bilik ni akan cerah. Okey, kemudian kalau kita pergi pada mode yang seterusnya, dalam mode yang ni high, medium dan low. Kalau low ni pun kita masih boleh nampak. Low ni lah yang boleh bertahan selama 140 jam. Dan untuk flashlight ni basic je, dia tak banyak function. Yang ni highest, high, medium dan low. Saya akan nyalakan lagi sekali flashlight ni dan saya akan halalkan ke atas. Inilah gambaran tahap kecerahan flashlight ni. Kalau kita halalkan cahaya ke atas, agak terang lah. Jadi kalau dalam situasi kecemasan, emergency blackout pun, ni pun boleh membantu. Kemudian untuk Nextool 6-in-1 Thunder flashlight. Yang ni low, high, medium, low. Kita akan ubah dia punya beam. Ni wide beam, saya akan ubah pada long beam. Wide beam, long beam. Kemudian kita akan cuba pula dia punya side light. Dinding kabin ni besi, jadi saya boleh lekatkan sebab dia ada magnet. So untuk kita onkan side light ni, kita tekan 2 kali. Terus lampu. Okey, berkelip. Kita ubah dia punya mode. Silau. Ni low. Okey. Kalau low ni boleh nampak lagi. Ni high. Dan kita boleh pusing ni sama ada ke bawah, dia boleh pusing 360 darjah ke atas. Dia lagi satu mode. Okey, ni lampu merah. Yang ni kita tengok ada beberapa mode. Okey, lampu merah dengan lampu berkelip macam ni. Okey, itu saja. Dan lagi satu saya nak test untuk alarm. Kita tekan je lama-lama antara 2 hingga 3 saat. Okey, kesemua sekali lampu menyala, lampu yang depan menyala, lampu yang tepi ataupun side light ni pun menyala. Putih, hijau dan juga merah. Dan akhir sekali yang kita nak test, Nextool outdoor floodlight ataupun work light. Saya akan cuba onkan. Okey, default kalau kita onkan inilah tahap kecerahan dia. Kemudian kita akan ubah lagi tahap kecerahan ni sampai tahap maksimum. Ini contoh kecerahan pada tahap maksimum. Jadi kalau kita halalkan ke atas memang terang. Ini 1800 lumen. Dan kita boleh ubah dia punya color temperature. Gunakan knob yang lagi satu. Ini lampu putih. Dan yang ni kita cuba lampu kuning maksimum. Okey. Dan sebenarnya hari tu saya pernah try lampu ni untuk gunakan sebagai video light. Okey jugalah.
Okey, lampu putih, lampu kuning. Cantik juga ni kalau untuk lampu hiasan. Kalau kita tengok lagi apa mode yang ada. Kalau kita tekan lagi button ni, dia akan keluar lampu merah. Yang ni kita boleh adjust juga dia punya brightness. Ni low. Kita tengok maksimum. Ni maksimum untuk lampu merah. Dan kalau kita tekan lagi sekali, dia akan blinking lampu merah. Masih lagi boleh adjust blinking ni. Ni contoh kalau kereta kita rosak kat tepi jalan. Okay, kita boleh letakkan kat belakang. Jadi kereta yang lalu di belakang, dia akan nampaklah kereta kita kat tepi jalan. Ni maksimum blinking. Kita tengok dia apa mode yang ada. Okay, yang ni untuk flashlight. Kat tepi ni dia ada juga flashlight. Yang ni pun kita boleh adjust. Ni lowest. Dan yang ni maksimum. Ni pun terang juga. Jadi bolehlah kita gunakan sebagai flashlight ataupun searchlight. Okay, itu saja mode yang ada. Okay, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Component Malaysia. Dan kalau tuan-tuan nak dapatkan lampu ni nanti, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Dekat situ saya sediakan link untuk tuan-tuan beli semua peralatan yang saya gunakan dalam video ni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.